Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kata musannif rahimallahu taala, kita di muka surah 40 dan meminang itu ni. Dan meminang atas pinang yang sudah qabulnya dan berfatwa dengan tiada ilmunya dan mengajar dan belajar ilmu yang memberi mudarat dan hukum dengan bukan Allah dan meratap dan menjerit pada kematian dan tiap-tiap perkataan yang menyuruh atau menggemarkan atas yang haram atau membawa menipu daya pada agama dan tiap-tiap perkataan yang memberi cedera pada dirinya, pada dinnya, kalau ikut din tu, pada dinnya, atau membawa kepada mencederakan dan mengurangkan anbiya dan ulama atau Quran atau lainnya, sekaliannya haram. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur terima kasih kita pertama sekali nikmat hidup yang masih Allah Ta'ala beri di hari ini. Kita diajar mensyukuri nikmat hidup ni sejak pada bangun tidur lagi, dengan Rasulullah ajar kita doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pujian bagi Allah Ta'ala yang dia hidupkan kita selepas dia matikan kita, dengan ditidurkan kita, dan kita mengaku bahawasanya kepada Allah sajalah kita semua dikembalikan. Syukur kita dapat Islam, apatah lagi kita syukur Allah Ta'ala jadikan hati sanubari kita boleh membenar dan mengiyakan semua ajaran Nabi SAW, yang mengiya dan membenarkan di hati semua ajaran baginda Nabi SAW itulah dikatakan iman. Syukur kita dapat Islam, iman dijadikan kita pula begitu lembut hati, boleh ikut taat patuh perintah dia, tinggalkan larangannya. Kesihatan, kelapangan pula masih diberi kepada kita. Begitu juga diberikan keupayaan boleh hadir untuk salat maghrib berjemaah, dan diberi pula masa, kesempatan, keupayaan untuk berada dalam majlis ilmu, untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Sulam Mubtadi ni. InsyaAllah kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan pahala itikaf. Itikaf mesti ada niat. Pasal ibadat tak sah melainkan dengan niat. Mari kita niat sama-sama. Kalau tak niat lagi, sahaja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Ada sekalian apa yang kita nak sambung ni, masih lagi nak sebut tentang maksiat-maksiat yang hasil daripada mulut ataupun daripada lidah. Baik, antara dosa yang seterusnya dia nak sambung ialah dosa yang keluar dengan sebab mulut, berlaku sebab mulut, ialah meminang atas pinang yang sudah qabul. Antara hukum yang haram adalah meminang di atas pinangan orang yang pinangan itu telah diterima, telah dikabul. Sedia maklum hukum ni rasanya. Cuma lihat sikit tentang erti pinang tu. Kaedah dalam syarak kita, pinang ni apa dia? Meminang ni bukan nanti bawa tepak sirih weh, bukan nanti bawa cincin. Meminang ni ialah apa-apa perkataan seorang lelaki, sama ada dia ataupun wakil dia, menyatakan kepada seorang perempuan ataupun wakil perempuan keinginan dia untuk memperisterikan wanita tersebut. Apa-apa lafaz untuk memaklumkan kepada si perempuan daripada pihak lelaki, menyatakan keinginan dia untuk memperisterikan wanita tersebut, maka itu adalah dipanggil meminang. Bukan nanti buat tempat sirih apa tak. Kalau tanya sembang-sembang minat kat perempuan tu,
Dia kata, sudikah kau menjadi isteriku? Istilah dia minang dah. Minang rasmi itu satu hal lah. Tapi kalau ikut syarat, itu dah panggil pinang. Jadi kalau katalah seorang perempuan ni ada orang dah minang dia, rasmi tak rasmi itu satu hal. Itu hal lain. Tapi atas takrif pinang yang kita bicara ni, yang pinang atas pinang yang telah dikubul tu adalah haram. Jadi katalah orang perempuan ni dah tunang ke apa ke pinang, katalah macam tu. Kalau tak pinang pun maksudnya dah ada orang dah janji kata nak kahwin dengan dia, dengan bahasa gitu. Itu istilahnya telah dipinang dan perempuan tu pun setuju dengan dia, sama ada setuju rasmi tak kira lah. Lepas tu kita ni pergi cakap ayat tu kat dia, haram. Jadi kalau orang yang dah dipinang pun haram, kalau kita cakap ayat kata kita nak memperisterikan perempuan tu, kalau bini orang macam mana? Dia bapa haram lah. Tu bahasa saya lah, bahasa bapa haram tu. Maksudnya apa? Lagilah haram besar weh. Tak jadi bini orang lagi, tapi orang pinang dah. Kita pergi pinang pula, pinang atas pinangan orang, itu pun dah haram dah. Apatah lagi minang di atas bini orang. Maksudnya bini orang, kita kata, mu ni aku minat kat mu lah, tapi mu dah bini orang. Mu buat lah bagaimana mu pergi bercerai dengan tok laki mu, aku nak menikah dengan mu. Tu haram jadah tu, main. Pasal apa haram jadah pula? Woi, ada pula pergi cerita kat bini orang, suruh dia buat bagi bercerai. Lepas tu habis dah aku ambil mu. Haram besar. Mana boleh? Yang ni kalau kita tengok drama TV banyak yang ni kan. Saya tak rajin tengok, tapi memang dok cerita macam tu drama TV. Dok pergi duk pejabat sekali-kali tengok sembang ni, mu ni cantik jadi bini aku, tak apa. Tu ayat macam tu. Ui, haram pun, mana boleh cakap itu. Sabik tanya kata, sudi tak jadi isteri saya, teratur pun haram. Tu istilah dia minang. Ni, kalau mu menikah dengan aku, orang malak ni. Ada pula gitu. Tak boleh tu. Jadi yang tu yang dalam pinang. Bahkan kalau kita belajar dalam fiqh, dulu pun dah belajar lah dalam bab munakahat, itu kita sebut tunang orang, bini orang, bahkan janda orang tapi dalam iddah lagi, tu pun haram pinang, melainkan lepas iddah. Dan kita belajar orang-orang yang haram dipinang siapa dia? Antaranya orang perempuan yang istilahnya janda dalam iddah, apatah lagi iddah raj'i. Kalau tak iddah raj'i pun iddah bain sekalipun. Istilah tu tak faham, tobat dengan je lain, tak ulang dah tu. Saya disimpan kat sini, saya tak baca lah, saya ajar lah. Pergi tengok balik pelajaran lama, buka balik, pergi balik, pergi tengok balik apa dia bain apa, raj'i atau apa, pergi tengok balik. Tapi nak kata apa, kalau katalah sekalipun suami tu dah cerai talak 3, perempuan tu dalam iddah kan, dia katalah dia tak mengandung, ada haid lagi, jadi dia kena beriddah selama 3 kali suci. Ayat dia macam tu. Dalam masa iddah tu kita pergi kata dia, mu tersaduk risaulah, mu lawa lagi, aku masuk minang tau. Haram tu. Tu dosa tu kalau ikut mulut tu. Siap. Jadi jagalah ayat-ayat tu, jangan duk kata macam-macam. Yang ni yang kita bila tak tahu sepadan, kita rasa macam tak ada apa-apa, padahal berdosa tu. Baik, itu istilahnya meminang atau pinang orang dan sebagainya, yang termasuk dalam kategori haram. Baik, saya tak panjangkan rasanya, jelas tu. Kalau tak faham lagi tanya. Dan antara dosa mulut juga, berfatwa dengan tiada ilmunya. Ilmu tak ada tu keluar fatwa. Pasal apa? Kena lantik jadi ahli majlis fatwa, ataupun kena lantik jadi mufti. Ni masalah ni. Zaman ni cukup banyak kalau tengok bab-bab ni. Satu kaedah kita tuan-tuan, orang boleh keluar fatwa ni orang ahli mujtahid kalau ikut asal.
Kita ni muka sekupang yang kita sekalipun dah dilantik oleh kerajaan sebagai mufti, kalau ikut istilah kita lah zaman belakang ni, tak ada istilah fatwa weh. Bukan fatwa tu. Walaupun istilah tu diguna pakai dalam kerajaan kita Malaysia ni, tapi kalau ikut itu bukan fatwa. Pasal fatwa ni ialah ijtihad ataupun hukum yang diistimbat oleh mujtahid baru panggil fatwa. Kalau fatwa, kita ni ahli majlis fatwa, nama yang ahli majlis fatwa tapi bukan fatwa, semua ahli taklid. Pasal tak ada seorang pun mujtahid. Tuan-tuan tak faham tu, memang kena mengaji panjang waktu tu. Macam mana pun kita ada belajar bab qadi, bab menghukum apa itu. Syarat nak jadi qadi saja pun mesti tahu bahasa Arab, tahu tafsir, tahu hukum fiqh, tahu khilaf, tahu ijma'. Oh, mesti tahu mana muhtalah tak muhtalah apa. Mesti pandai tu. Baru boleh jadi qadi tu, qadi tu. Mufti macam mana? Mufti ni, qadi, hakim ni, dia hukum mesti semua dalam kepala dia. Dengan apa yang dah siap, enakmen, pasal-pasal, apa, baru boleh menghukum. Kalau nisbah kitab, kalau nisbah ulama' dulu, dia pakai kitab lah, kitab apa, tu pun kitab dalam pasal apa, muka surat berapa, jilid berapa. Itu hakim, bukan dia keluar hukum sendiri. Dia bercakap, menjatuhkan keputusan berdasarkan prosedur perbicaraan kita dah bicara dulu. Lepas tu apa yang salah tak salah, lepas tu apa hukuman nak dijatuhkan, dia mesti sebut rujukan nama tak mana. Tu hakim. Mufti ni yang keluar fatwa ni, dia ni bukan sebut hukum, tapi atas nama fatwa dia mengeluarkan hukum yang asal tak ada dalam Quran hadis. Lepas tu dengan keupayaan yang ada pada dia, dia keluarkan hukum sendiri. Tu mufti, tu fatwa. Macam mana buat atas dobit mereka juga. Fatwa ni dipanggil, kata mufti, dia man akhbara bi ilmin wala yalzam. Dia ialah orang yang memaklumkan dengan pengetahuan satu hukum tapi dia tak melaksana. Kalau hakim, dia man akhbara bi ilmin wa yalzamu. Dia adalah orang yang cerita hukum dan dia melaksana. Dia ada penguatkuasaan. Pasal hakim, dia ada kaitan dengan kerajaan dan ada berkaitan dengan mahkamah, dan bila dia putus, hukuman itu dipakai, dikuatkuasakan. Berbanding dengan mufti, dia cerita hukumnya, tapi dia tak boleh nak membuat penguatkuasaan pasal dia cerita hukum tanpa melalui proses perbicaraan. Itu ada beza-beza takrif dalam fiqh lah. Macam mana pun, atas dia sebut, kalau atas fatwa tu hal. Kalau tak fatwa pun, istilah macam ni ya. Kalau zaman kita apa dia? Memberikan jawapan hukum hakam dengan tanpa ilmu. Cukup banyak zaman lah ni. Tambah kalau tuan-tuan rajin tengok TV kan, tuan-tuan akan tengok pening lah tengok TV. Dengan ustaz yang macam-macam. Ustaz ni kata tak boleh buh Sayyidina. Ustaz ni kata boleh buh Sayyidina. Ustaz ni kata tahlil bid'ah. Ustaz ni kata tahlil sunat. Ustaz ni kata tak ada sembahyang hadiah. Ustaz ni kata ada. Ustaz ni tak ada kata azan 2 kali Jumaat. Ni kata ada. Ni kata tak ada. Jadi bodoh itu. Duk kelari tu lah malam ni. Ni buat selawat pula boleh sambut tak sambut maulid. Yang ni kata bid'ah tak bid'ah. Apa lagi? Boleh sentuh tak sentuh anjing. Esok sentuh babi pula. Babi tu apa lagi lah. Banyak Demam organ tak boleh demam. Boleh demam, boleh tak boleh demam. Lah ni kalau tengok kerajaan, demam organ boleh, demam darah boleh, tukar jantina boleh, sentuh anjing boleh. Apa lagi wakaf tunai boleh, orang kafir wakaf boleh, orang kafir makan daging kurban boleh, orang kafir orang kafir derma tunai boleh. Pelik-pelik dengar. Kalau loan dapat hutang riba sekali tak apa, yang tak boleh 2 kali baru tak boleh. Ibu tunggal melacur diri boleh. Macam-macam tuan-tuan kita dengar fatwa. Fatwa tu istilah dia fatwa. Pula tu ada yang kutip. Tuhan kata Allah Ta'ala di langit boleh. Dia buat tak ada apa. Lah ni dah jadi masalah macam tu lah. Kata lebih-lebih kat Wahabi kena gam. Kerajaan kata boleh, kita kata tak boleh. Hak tu pun kena ban, kena gam, tak boleh bercakap siapa. Melanggar fatwa kebangsaan. Hak isap rokok dia kata haram tu, sampai isap rokok tak ada pula dia cakap.
Macam-macam lah kalau nak bertikai tu kan. Tapi banyaknya hukum hakam lah ni, pelik-pelik kita dengar. Tambah kalau tuan-tuan duduk dengar Wahabi ke, Hizbut Tahrir ke. Hizbut Tahrir cara Hizbut Tahrir. Tu masing-masing. Pasal dia kena bagi elok. Wajib atas kita ada pengetahuan. Yang mana hak betul kena mengaku betul, yang salah kena mengaku salah. Tu rumitnya kita ni. Pasal setiap pertubuhan berpilah atas nama pertubuhan, individu cara individu kan. Setiap pertubuhan kita nak tengok pertubuhan yang memang mantap, elok, yang dia ni dalam pertubuhan tu semua betul. Susah nak carilah. Kadang-kadang sudut politik betul, sudut ni tak betul. Kadang-kadang perjuangan asal dasar parti betul, lepas tu pemimpin pula tak betul. Kadang-kadang macam-macam nak sebut kadang-kadang tu. Banyak sangat lah. Macam mana pun, macam tu lah. Jagalah mulut kita. Satu ke atas kita nak ambil pengajaran. Dan tu, tan dia kata, fatwa ni tanpa ilmu. Keedah kita apa? Bodoh yang aku lah bodoh Diam Diam Orang tanya apa hukum ni? Wallahualam tak ingat Sudah. Kalau ingat sebut lah. Dan orang tahu pula, dia kena cerita pula hukum tu kewajipan Macam mana pun kalau orang tanya macam mana hukum ni, tak pandai lah. Sepatutnya kena mengaku. Macam kita lah, tak buka klinik, tiba-tiba orang main rumah, encik ada jual ubat tak? Saya sakit lutut ni, kata encik ada jual ubat. Nak kata macam mana? Saya tak jual ubat deh. Kita pun cari ubat kat kedai. Macam tu. Jadi kalau orang tanya tuan-tuan, ni hukum apa ni? Boleh tak sentuh anjing ni? Tak pandailah saya pun bukan mengajar, saya pun ilmu tanya ustaz. Mengaku bodoh. Kalau memang pandai, reti buat menyelesaikan masalah, tak apa. Kalau tak reti, baik mengaku bodoh. Bodoh selapis itu tak apa. Maksudnya dia tak ada ilmu, tapi dia tahu dia bodoh, dia pun tak jawab bodoh-bodoh, dan dia jaga diri dia dan yang bodoh tu. Supaya tak jadi dua kali bodoh. Saja guna kata bodoh sikit. Yang jadi masalah macam mana? Dia tak tahu dia bodoh. Waktu bagi keluar fatwa bodoh, dia rasa dia tak bodoh. 3 kali bodoh. Lepas tu orang yang tak ikut cakap dia kata bodoh 4 kali bodoh. Jangan lah. Satu bab ni kita kena kenal diri lah. Bahasa ada gitu. Ukur baju di badan sendiri. Semaklah ilmu ada kat kita. Kita ngaji masyarakat untuk mu nak keluar hukum. Janganlah. Tampaklah ni tuan, zaman Facebook, zaman apa tu WhatsApp, orang duk bagi komen macam-macam. Kadang isu betul, dia kata tak betul. Isu tak betul, dia kata betul. Dia jadi masalah macam tu. Tuan-tuan aku tak ada Facebook, tak tahulah. Saya ada juga. Dulu duk rajin tengok lah ni, malah tengok. Jadi cemuh ke mana. Banyak. Kalau kita komen pun pening siapa? Dah lah orang kita tak kenal siapa dah. Waktu satgi orang ni sokong, orang ni suka kita cakap apa. Ni tak setuju pula. Padahal yang kita komen tu yang mana kita tak setuju tu patutnya memang tak boleh nak setuju. Tu pun ada orang bantah lagi setuju. Tu. Yang mana hak kita kata tak setuju, hak dia mahu bantah lagi setuju. Saya nak kata apa ni? Orang awam kita sampai macam tu. Cuma bab yang saya sebut setuju tak setuju tu, dia Facebook dia taklah cakap mulut tapi duk main tangan. Jadi kalau ikut, kalau nisbah mulut dia bercakap, dia akan bercakap gitu. Tapi dia tak bercakap, dia pakai takat, pakai tangan. Cuma dosa tangan lah. Tapi macam mana pun, apa yang dia tulis tu, itu melambangkan apa dalam hati dia. Dan kalau kata bagi suara, dia akan bercakap gitu. Jadi kita hukum bercakap tak lah. Nisbah kita duk bahas ni. Jadi asal nak sebut apa? Kalau kita tengok di luar ni, tak tahulah tuan-tuan, tak tahulah nak nilai macam mana. Kalau saya kata huara lah buat hukum hakam. Sampai orang tak jadi panduan. Nak jadi panduan pun susah lah. Ni hukum apa? Orang ni kata boleh, orang ni kata boleh, ustaz ni kata boleh, syar'i kawan ni kata lah, ustaz ni kata tak boleh. Susah hati kita tu. Satu kita ni wajib tu nisbah maklumat, wajib cari ilmu yang betul daripada orang yang betul, saluran yang betul. Jangan duk seronok dengan ceramah lain. Saya ceramah lain kan. Saya ceramah pula kadang tambah penceramah, dia pandai bercakap je, ilmu tak pandai. Itu masalah tu.
Kadang dengar satu sudut macam pandai, semak betul-betul bodoh. Dan bab tu pun nak boleh kenal semak tak semak tu siapa? Dia mesti orang ada ilmu baru boleh menyemak. Kalau kita yang tak ada ilmu ni nak semak ke mana, kita kata tu pun ustaz juga. Dia orang kata boleh lah kita ambil yang mudah lah. Susah-susah diri yang buat apa, nak warak terang bandar langsung. Ada orang cakap itu. Jagalah. Jadi asal dia sebut tak mana dia sebut dosa ni, fatwa dengan tiada ilmu, buat keputusan ilmu tak ada. Kaedah kita biar mengaku bodoh apa, jahil, wallahu a'lam, senang. Baik. Dah mengajar dan belajar ilmu yang memberi mudarat. Antara dosa mulut ialah mengajar. Dengar. Antara dosa mulut ialah mengajar. Mengajar apa? Mengajar ilmu yang memberi mudarat. Ilmu apa memberi mudarat? Ilmu sihir, ilmu bersahabat dengan jin. Besar tu, salah tu. Tu yang ajar ilmu mudarat. Itu saya sebut umum mudarat tu. Pasal bab tu selalunya orang nak, dia menuntut, dia cari. Tuntut dia mau cari sampai boleh pukau, boleh apa. Belajar ilmu macam tu, belajar memang beri mudarat. Macam apa? Nanti akhir kesudahan dia mati su'ul khatimah. Takut mati kafir terus dalam keadaan su'ul khatimah. Macam apa? Antaranya dalam bab ni, dia akan pasal ajar ilmu beri mudarat, dia akan buat amalan, ada pengabdian diri kepada jin yang nak khidmat kat dia. Ada benda kadang-kadang kena buat benda-benda kufur baru jin boleh khidmat. Kena pijak Quran dulu, kena kencing kat Quran, kena buang Quran dalam tandah. Buat tu musuh lah khodam mau buat apa, baru boleh. Ada yang sampai bab macam tu. Belajar ilmu-ilmu bersihir, buat apa, mempertahankan diri dengan sendiri macam ni. Selalunya dia ada unsur-unsur jin. Mengajar ilmu macam ni istilahnya mengajar ilmu yang mudarat. Pasal apa mudarat? Pasal ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syarak. Bukan masalah pertahanan diri tu, tapi masalah ada bersahabat dengan jin, ataupun ada amalan-amalan di sepas sihir. Tak maulah suruh dengan akidah, ada panggilan-panggilan memanggil roh-roh orang mati, ataupun memanggil jin-jin yang tertentu dengan dikecoh bahasa syekh, kadang ayat Quran, kadang ayat kursi, kadang bismillah, roh syekh yang dia jalani atau seumpamanya. Ajar ilmu macam tu mudarat. Lani tuan, kalau jenis silat-silat pelik-pelik tu, semua ada tu. Dah berdaftar lah tu. Dan diajar lah tu, buka gelanggang lah tu. Sini ada gelanggang silat? Ada ni. Dah tak berapa masyur dah gelanggang silat ni. Dulu ada ni. Orang pun tak apa nak belajar silat lah. Main pistol lah ni, pam apa terus ni. Bohong sikit lawak-lawak bodoh tu. Tapi ada orang duk berakhir lagi belajar tu. Dia syok belajar. Kita duduk dengan cerita apa, Bruce Lee, Jet Li, apa, Concorde, Boeing, dah Jet Li dan Jet. Belajar apa Zulkarnain, Ricky Zulkarnain. Betul dia? Sama zaman kita tu, zaman tu duk kenal nama tu, duk belajar tumbuk batin tak batin lah, juruh-juruh lah, entah apa lah tu. Orang kita dulu kalau belajar tu kan megah tak kira lah. Tambah boleh buat juruh, hentak bumi, pasak bumi, halilintar 7, petala 7, petala langit, entah apa tu. Tumbuk main angin macam cerita Mak Lampir tu, main sihir. Dulu kita kalau belajar tu megah tak kira tu. Itu ilmu mudarat tu. Kita tak tahu. Pasal ilmu tu nanti dia ada malam Jumaat kena kemian, kena berasal lima. Mu kena buat macam ni. Kena tak nak puluk malam Jumaat, kena buh kat dapur, kena buh pedu pokok. Siap mu. Iya kan? Kadang-kadang dia nampak bunyi amalan, nampak islamik sikit. Mu kena sembahyang hajat, mu kena baca kulhu, mu kena baca zikir. Tapi matlamat dia buat apa? Panggil khodam mari. Mudarat tu. Semua tu. Tambah pula ada kebun kebun getah, kebun sawit. Buat apa? Malam ni jampi-jampi baca ayat Quran, baca Yasin baca ni.
Berjamur 30-40 orang. Esok ladang 10 hektar cerah. Siapa dia buat kerja? Ada lah khadam bantu. Siapa dia? Berdozo. Dah. Dulu banyak amalan gitu. Amalan macam tu, belajar ilmu macam tu, mengajar ilmu macam tu, mudarat dosa besar. Pasal biasanya dia melibatkan jin, melibatkan sihir. Satu dosa nak turunlah ilmu-ilmu itu. Buang kalau kau tu, wajib tobat, buang tu. Saya ada beberapa orang yang pernah saya ngajar, lepas-lepas ngajar jumpa abang ni. Berkelahi pun dah. Dia mana kata dia betul. Mana ada ustaz, tak ada jin tapi saya boleh bersilat sendiri. Jin lah tu. Yalah. Macam mana boleh bersilat sendiri sedangkan kamu tak pernah belajar? Saya panggil Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya bukan panggil jin ustaz. Jin lah tu. Syekh Abdul Qadir Jalani. Mana Syekh Abdul Qadir Jalani? Dia manusia ke jin? Manusia lah. Manusia dah mati, roh dia boleh panggil ke? Boleh bagi ke? Mana mu tahu roh ke jin? Ke malaikat? Mana saya kenal? Itulah mu kena tipu. Ada yang kelahi tu. Dia tak setuju kita kata amalan tu sesat. Salah. Balah tunjuk kat dia, nampak bodoh dia. Itulah saya kata. Macam mana mu boleh pastikan tu roh? Saya tahulah roh ni Syekh. Saya panggil Syekh ada kata jalan ni. Kalau kata mu kena tipu, mu kena kecing dengan jin mu nak tahu. Roh memang boleh kena panggil ke? Kaedah syarak macam mana? Mana yang Quran hadis kata roh boleh panggil? Tak lagi, tak lepas. Memang tak ada. Yang nak merepek itu siapa yang mari? Itu khodam. Dia pergi khodam lah. Khodam ni siapa? Malaikat. Malaikat ikut cakap mu ke ikut cakap Allah Ta'ala? Dia. Baru dia melatah. Dia tu salah ke saya ni? Salah ni ambil dah macam mana? Bagus nak tobat, bagus. Dia tobat. Pasal saya ingat tak salah ustaz, tu saya macam mana ni? Saya tak tahu, tapi kalau ikut benda ni bukan senang nak buat. Nak buang tu. Senang tak senang mu kena buang. Saya mengaji lu tok guru besar dah. Mu duk bersahabat dengan jin macam ni, mu boleh bersilap macam ni. Mu nak buang ni macam seolah-olah mu belah anjing, mu belah kucing. Betul mu tok, dia balik rumah mu. Dia balik. Mu jangan tak tahu. Pasal dia dah biasa dengan mu. Kalau mu tak buah esok dia kacau bini mu, dia kacau anak mu, dia kacau cucu mu, saudara mara mu. Tak tahu jerit. Jagalah mu. Itu jadi syakar tu. Pasal apa tu? Pasal tambah pula kena kemian, kena berasat lima, kena lima nipis tak apa tu. Macam-macam. Mu tak buat, siap. Jadi macam ni. Pasal dia kacau. Ilmu macam tu mudarat tu. Jangan duk megah belajar. Bagi peri pun susah duk ambil kan. Tambah ilmu-ilmu dapat macam ni dalam mimpi. Jaga semak elok-elok ambil mana-mana dalam mimpi. Yang ni pun saya ada pengalaman. Dulu pun biasa cerita lah mengajar ni. Jumpa lah ada orang nak bagi ilmu. Saya ada lah. Tapi ada budak tu, ada orang nak bagi ilmu dengan dia melalui mimpi. Ilmu apa? Ilmu mempertahankan diri dan ilmu perubatan. Jin tu saya yang urus tu. Tanya dia habis-habis. Gebu ke depan. Pasal dia nak suruh kami buat kerja. Nak bagi panggil budak tu, adik angkat dia siapa. Malam tu nak bagi turun. Semalam sedar. Bagi dia tidur, untuk jangan ada usik lah sampai subuh. Pasal dia nak pergi turun malam tu. Ilmu mempertahankan diri dengan ilmu perubatan. Pasal apa? Dia kata tok dia yang ketujuh pernah bersahabat dengan golongan kami gini. Ni anak keturunan dia yang ketujuh dan dia ni layak untuk terima ilmu ni. Kelahi dengan saya dulu, gelebuk. Saya tak takut awak tu, bukan ni. Gedebung. Tapi bukan ni bercakap tu lah. Kalau dia bercakap, saya bercakap lah. Saya tak takut lah tu. Tapi nak halau dia, saya tak pandai. Kalau dia panggil, duduk depan. Tak ada takut apa. Dia takut kat kita tu. Jangan main. Apa nak cerita ni? Ilmu macam ni mudarat susah duk ambil. Bagi peri pun susah duk ambil.
Baik, siap. Dan biasanya orang yang beramal dengan ilmu ni, dia bukan perasan ilmu yang dia